beriman ni supaya mereka melabuhkan. Itu ayat tentang tutup aurat, pakai tudung, tutup aurat. Ayat tu ulama telah bahas tafsir ayat tu. Bila Allah kata tutup aurat, macam mana nak tutup aurat? Macam mana nak tutup aurat ni? Aurat mana bahagian nak tutup? Macam mana spesifikasi yang Allah kehendaki? Allah perintah, tapi nak buat satu benda yang spek yang Allah nak tu. Taat perintah Allah ni satu. Kita nak buat benda yang Allah, spek yang Allah nak tu. Jangan kita sebut Allah lagi dulu kan. Dunia ni. Kita panggil satu kontraktor, kita suruh dia buat renovation dekat belakang dapur kita. Kita ada kita punya apa? Spek. Kita kata kita nak tembok tu 6 kaki. Tak boleh bang. MPS benarkan 5 kaki je contohlah kan. MPS benarkan 5 kaki. Tak ada, awak buat dia 7 kaki. Saman saya bayar. Saman saya. Kalau saman saya bayar. Maknanya dia nak dia punya spek. Walaupun tak kisahlah. Dia tuan punya rumah kan. Dia ada spek dia. Kalau kita panggil mana-mana kontraktor, buat juga tembok. Buat juga. Tapi tak ikut. Dia tak ikut spek tuan rumah lah. Saya bukan nak cerita spek MPS. Saya kata spek tuan punya rumah ni. The paymaster. Kan? Orang yang bayar tu. Jadi Allah Ta'ala bila turunkan perintah tu, satu bab. Ada spek yang kita nak kena buat. Jadi bila turun ayat perintah hijab ni, Surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Maka satu orang telah tanya dengan golongan satu tabi'in, telah tanya dengan satu sahabat. Taus rahmatullah alaih. Dia kata macam mana pakaian yang dipakai oleh azwajum mutahharat, isteri-isteri Nabi dan wanita-wanita mukminat di zaman Nabi. Maka Taus rahmatullah alaih kata, apabila kalian melihat mereka seperti sekumpulan gagak hitam. Mereka seperti sekumpulan gagak hitam. Kemudian Taus rahmatullah alaih mengambil sehelai kain. Kan, dia ambil sehelai kain, dia tutup atas ni. Kan? Dia tutup atas ni, dia buka sebelah mata je. Dia tutup, dia buka apa? Sebelah mata je. Maknanya apa? Kau nampak sebiji mata tu je. Wajah pun tak nampak. Dia nampak mata tu pasal apa? Nak buka sebab nak bagi dia nampak jalan. Kan? Terpadam. Ni elok ke tak elok ni? Tak ada, aku buang ni benda ni kan. Ni elok ke tak elok ni? Elok. Sekejap elok, sekejap tak elok. Sekejap speaker ni dia main peranan kan. Bila kita kuliah dia ganggu kita. Kadang-kadang kuliah bawah dengar ni. Jadi dia ambil kain tu, dia tutup dia nampakkan apa? Sebelah mata aja. Dia kata kalau kalian tengok mereka, kalian akan dapati mereka ni bila bergerak berjalan seperti sekumpulan gagak hitam. Maknanya daripada atas sampai bawah semua, maknanya pakaian dia tu. Kan? Sempurna pakaian dia. Jadi dia pakai spek advanced version, full spec. Dia pakai advanced version, full spec. Bila full spec, deposit dia tinggi. Bayar bulan pun tinggi. Kan? Kita nak yang tak ada radio, tak ada aircon, tak ada sport rim. Kan? Bayarlah murah.
Jadi itu ulama memanggil isteri Nabi azwajun mutahharat, dan termasuk wanita-wanita yang beriman. Jadi nak beritahu bila dia sebut wanita ni, mereka ni wanita-wanita mukminat di zaman Nabi ni, kalaulah kalian hidup di zaman diorang, kalian bertemu dengan diorang ni, kalian akan dapati mereka seperti sekumpulan gagak hitam. Gagak hitam. Mana pakaian luar tu, dia pakai aurat dia tu, tutup dia pakaian abaya dia tu. Dia ada pakaian dalam, dia apa? Pakai luar abaya tu dengan hijab dia. Dia satu set dia pakai tu. Jadi dia jaga diri dia. Jadi apa yang saya nak beritahu ni tentang tamsilan ni. Maka dia kata roh itu, roh orang mukmin itu, ia dibawa oleh kawanan burung berwarna putih di bawah bayang-bayang arasy. Makna roh tu kalau kita tengok dia punya ramai macam sekawan burung berwarna putih. Dia roh. Dia bukan jasad, dia apa? Dia roh. Dan roh ni bila dia dibawa menghadap Allah Taala, dia dikafankan. Kafan ni tuan-tuan, dia ada dua kafan. Satu kafan jasad, satu kafan roh. Kafan roh, dalam hadis Nabi menerangkan, ketika nak mati anak satu orang mukmin, maka Allah utuskan sekumpulan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Wala tahzanu, abshiru. Malaikat ni rahmat ni turun dengan perintah Allah, dibawakan kafan. Nabi sebut, malaikat ni datang, dibawanya kafan daripada syurga. Dibawa satu kafan. Kain kafan tu made in jannah. Amin? Made in, dibuat dari negeri syurga. Didatangkan khas untuk balut roh ni. Sebab roh ni nak masuk syurga. Nak masuk syurga, mesti pakai pakaian syurga. Dibawakan kafan daripada syurga. Kemudian dibawakan satu bekas yang mengandungi aroma, parfum yang didatangkan khas daripada dalam syurga. Malaikat yang bawa tu pun tak curi bau lah. Kita kalau kerja kedai perfume, apa jadi? Kita berniaga kedai perfume yang mahal-mahal ni, kita pun kadang-kadang ambil bau. Malaikat yang bawa tu tak pernah bau haruman tu, dia tak pernah buka, dia tak bau. Melainkan setelah ditaburkan ditaburkan pada roh tu, baulah mereka menikmati. Dan mereka berkata, wallahi demi Allah, kami tidak pernah mencium haruman seharum ni. Pandai tukang bawa tu pun tak pernah, tak curi bau. Mana seal tak boleh buka. Seal tu hanya boleh dibuka lepas dia mati tu, bau seal tu buka selepas dikafankan. Jadi bila roh itu keluar, dia bukan keluar macam tu. Dalam hadis Nabi kata, bila dikeluarkan roh itu, dia berada dalam genggaman malaikatul maut. Gam. Keluar aja, gam. Dalam genggaman. Kemudian dikafankan dia. Diharumkan dia. Kemudian diserahkan urusan itu. Untuk dibawa malaikat tu. Dibawa roh itu bertemu Rabbul Arbab. Nak bertemu Allah Ta'ala. Bila naik, dibawa naik, escort, terpaksa ikut. Malaikat rahmat dia. Malaikat rahmat ikut dia tak? Bukan malaikat maut dia, malaikat rahmat, escort. Tak kira rider lagi. Kan? Kat dunia pun kita rasa apa? Bila kita keluar, orang ramai ikut dengan driver, belum pergi, rider dah tunggu dekat traffic light Ampangan, senawar lagi, bomba. Kita baru dekat pintu Masjid Rahang. Tapi jalan dekat bomba dah apa? Pasal apa? Imam Masjid Rahang nak lalu. Kita baru dekat gate, tapi jalan traffic light dekat bomba dah stop. Kita rasa apa? Kita rasa bangga. Walaupun kita kata kita tak bangga, hidung kita kumbang kucuk hidung kita.
Dalam hati kita kembang. Kita rasa kita dimuliakan. Dan bila kita keluar jalan, nampak kita rasa apa? Gembira. Jalan dibukakan untuk kita. Jadi ketika roh itu dibawa, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan malaikat rahmat. Dikafankan roh tu, diharumkan dia. Malaikat kata wala tahzanu, abshiru. Malaikat kata wala tahzan, jangan sedih. Syekh, jangan sedih Syekh. Anta jangan sedih, ana tahu anta nak tinggalkan dunia ni. Nak tinggalkan orang rumah. Nak tinggalkan anak. Nak tinggalkan rumah yang anta baru renovate tu. Nak tinggalkan kereta yang baru anta beli. Nak tinggalkan isteri yang anta baru kahwin baru ni. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak mati ke? Orang yang memiliki segala nikmat dunia ni, bila dia ditawarkan kematian ni, kalaulah Allah Ta'ala tak menggembirakan dia, dia tak nak mati. Itu pasal dalam satu hadis, ketika Nabi naik di atas mimbar, Nabi kata barang siapa yang gembira untuk bertemu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun gembira nak bertemu dia. Dia bergantung pada kita ni dulu. Dalam hadis Nabi kata barang siapa yang bergembira, suka nak bertemu Allah, Allah pun suka nak bertemu dia. Barang siapa yang tidak suka untuk bertemu Allah, Allah pun tidak suka untuk bertemu dia. Nabi pun turun daripada mimbar. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar hadis tu, Nabi masuk dalam rumah. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, tadi duk dengar apa? Hadis yang bagi tahu begini-begini." Aisyah kata, "Ya Rasulullah, tak ada orang yang suka mati. Kalau boleh nak hidup. Walaupun kita beriman, kita cinta Allah, tapi kita suka kepada kita suka pada kehidupan ni. Kita sayang hidup ni, suka hidup ni. Cuba kalau orang tawarkan kita mati malam ni. Tak nak. Tapi saya beriman, saya solat, saya cinta Allah. Jomlah mati." Tak sedia. Jadi Aisyah tanya soalan tu 1400 tahun dulu. Bukan sekarang. 1400 tahun Aisyah dah tanya soalan tu. Macam mana tu ya Rasulullah? Tapi dia beriman, dia salat, dia buat amal. Tapi dia nak hidup kat dunia. Dia tidak suka kepada kematian. Nabi kata bukan begitu Aisyah. Bukan begitu maknanya. Nampak? Itu penting tafsir ni. Bukan begitu kepahaman tu. Bukan macam tu fahamnya, kata Nabi. Lebih kurang, saya bagi lebih kurang. Nabi kata, wahai Aisyah, maksud daripada hadis tu adalah barang siapa yang suka untuk bertemu Allah ni, maksud dia adalah ketika dia nak mati tu. Ketika dia nak mati, dia dirundung kesedihan. Dia dirundung apa? Dia sedihlah nak tinggalkan dunia ni. Pada waktu itu, diutuskan sekumpulan para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan kepadanya sekumpulan malaikat. Dan malaikat itu berkata kepadanya, abshiru. Jangan sedih, gembiralah. Wala tahzan. Jangan sedih, abshiru, gembira. Dan malaikat itu menggembirakan dia dengan berita-berita syur, sehingga roh tu, maka dibukakan bagi dia pemandangan kehidupan syurga. Sehingga roh tu dalam dia sedih, bila digembirakan oleh para malaikat rahmat ni, dia jadi gembira dan dia lupa kesedihan dia tu. Pada waktu itulah, kerana kegembiraan dia tu, tengok pemandangan tu, dia gembira nak jumpa Allah.
maka Allah pun gembira nak jumpa dia. Jadi maknanya malaikat mainkan peranan pada waktu tu. Kan? Jadi roh itu ketika dibawa, habis dia keluar, maka dikafankanlah roh tu. Diharumkan roh tu. Maka dibawalah naik roh tu dengan kafan yang berwarna putih. Jadi dalam riwayat ini, kalian akan melihat roh orang-orang mukmin itu seperti kawanan burung yang berwarna Maknanya bila terlalu ramai mukmin ni nampak macam sekawan burung. Kalau daripada jauh tu nampak macam sekawan burung yang berwarna putih. Macam sahabat kata tadi lah, bila kalian tengok mereka, kalian akan lihat mereka seperti burung gagak hitam. Sebab apa? Mereka tu burung ke? Bukan. Sebab bila dia pakai tu, nikab hitam tu, bila ramai-ramai 30-40 orang jalan kat padang pasir, berkumpul dia tu, kau nampak macam burung gagak. Faham? Jadi nampak sekumpulan mereka itu seperti kawanan burung berwarna putih di bawah bayang-bayangan Arash. Ada satu tempat dia berteduh, berehat di bawah bayangan Arash ni. Sementara arwah ataupun roh orang-orang yang kafir itu, ia berada di bumi pada lapisan yang ketujuh. Allah simpan dia dasar bumi. Walaupun begitu tuan-tuan, roh ni macam saya beritahu tuan-tuan, Imam Qurtubi rahmatullah alaih ketika memberi keterangan, walaupun begitu roh ni dia jisim. Dia makhluk Allah Taala, dia boleh bergerak, memiliki kepantasan dia yang luar biasa. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh masuk, dia boleh keluar, dia boleh ada deria bau, dia boleh bau harum, dia boleh bau busuk. Dia boleh menikmati rezeki. Dia boleh menikmati. Itu sebab Allah bagi rezeki pada roh orang mukmin. Kalau roh tu tak boleh menikmati rezeki tu, berapa Allah Ta'ala bagi dia? Rezeki. Satu orang yang tak boleh makan, tak boleh minum, kita bawa anggur, kita bawa apa? Dia tersadai kat hospital tu, doktor kata puasa. Kita pergi naik hospital nak ziarah dia, seorang bawa anggur Turki punya anggur, yang seorang bawa kurma, frozen kurma, yang seorang bawa apple, Washington State apple, bawa makanan sedap-sedap. Sampai depan hospital, doktor tulis apa? Puasa. Dia dah tersadai macam tu. Dia pun tengok kita tak guna punya kawan. Time aku dah separuh mati, baru kau nak bawa Washington State apple. Time aku kat Masjid Rahang, sehari pun kau tak ajak aku minum Shanas Bistro. Kau tak ajak aku pergi makan. Kau buat tak tahu kat aku. Bila dekat sini, baru kau bawa anggur, kau bawa apple, kau bawa orange. Nak bagi aku time aku tak boleh makan, barulah kau bawa semua makanan. Ampeh punya kawan, dia kata. Kan? Berlaku tak dalam hidup kita macam tu? Kan? Time kita tak boleh makan, masa itulah dia bawa. Sudah siapa makan? Orang yang datang ziarah kita makan. Dia sendiri bawa, dia juga makan. Kita tak boleh makan. Batu kawan-kawan dia makan, anak beranak saudara mara dia makan. Ipar duai dia datang, dia orang bedal yogurt tu semua. Masuk hospital mahal-mahal, bayar mahal-mahal, orang lain pantai. Dia tulis puasa. Jadi kalau dia tak boleh menikmati makanan, kenapa dibawakan makanan? Begitu juga roh orang mukmin, Allah beri dia rezeki tu sebab dia boleh merasai nikmat rezeki tu. Itu sebab Allah bagi dia rezeki. Faham? Kenapa Allah Ta'ala bagi roh tu rezeki? Kenapa hari ni kita boleh makan? Saya kata, kenapa kita boleh makan sekarang? Kita boleh minum, kita boleh makan, kita rasa. Kita makan apa saja kita rasa. Sebab kita memiliki roh. Kita ada roh dalam badan ni. Itu pasal kita boleh rasa rezeki ni. Kalau malam ni Allah Ta'ala buat keputusan tarik keluar kita punya roh, esok apa jadi? Kita letak masalati pun kita dah tak boleh minum. Orang letak masalati,
teh halia, roti pisang. Ambil itu letak. Dah jadi macam bukan Islam lah, dah mati tak makan makanan. Dah tak boleh makan, betul? Lep, boleh makan? Tak boleh makan. Sebab siapa tak boleh makan? Dah mati. Roh dah keluar. Jadi maknanya roh tu lah yang menyebabkan kita boleh menikmati rezeki ni disebabkan ada roh dalam badan. Jadi kalau roh tu boleh menikmati, dia keluar daripada badan, dia boleh menikmati rezeki lagi tak? Pasti dia boleh menikmati rezeki lagi. Sebab dialah sebab rezeki tu diberi. Allah takdirkan rezeki kita ni bukan pasal jasad. Allah takdirkan kita ada rezeki sebab kita ada roh. Dan roh itu dia bermula dan dia tidak berakhir. Dia bermula tetapi dia tidak berakhir. Dia bermula, dia makhluk. Allah ciptakan dia bermula tetapi dia dia tak ada berakhir. Dia mana mati? Daripada hari pertama Allah Ta'ala ciptakan roh kita ni, kita semua ni satu umur je. Roh kita ni semua roh kita dengan roh Nabi Adam, dengan roh nyang kita, dengan kita punya dadaji, kita punya tata, kita punya datuk, kita punya moyang, kita punya mak kita, pangah kita, paksu kita, paklong kita, anak kita, cucu kita, cicit kita yang akan datang lagi 30-40 tahun. Roh kita semua sebaya. Itu sebab orang yang masuk dalam syurga, Nabi beritahu ahli syurga, umur mereka 33 tahun. Umur Isa bin Maryam. Umur kita umur 33. Kita masuk syurga, jumpa arwah bapa kita 33. Jumpa arwah mak kita 33. Jumpa arwah nyang kita yang meninggal tahun 1908 33. Itu sebab Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Sebab dalam syurga tak ada orang tua. Yang tua masuk syurga tu jadi 33. Sebaya je. Cuma Allah Ta'ala uruskan roh itu dalam cara dia kena ikut urutan. Roh ni dia keluar, dia jadi moyang. Lepas berapa tahun, next yang keluar jadi atuk. Next dia keluar jadi ayah kita. Next dia keluar jadi kita. Jadi dekat situ dunia dia ada darul asbab, negeri bersebab. Yang itu dalam bab keluar daripada alam roh masuk ke alam dunia. Tetapi ketika keluar daripada alam dunia, dia tak pakai tertib tu. Tertib tu tak semestinya datuk mati dulu. Kadang-kadang cucu mati dulu. Faham? Bab turun tu dia one by one. Bab keluar daripada dunia ni tak. Dia ikut apa? Dia ikut muqaddar. Dia ikut qada dan qadar Allah Ta'ala. Kadang-kadang atuk yang tersadai kat katil tu dah bertahun-tahun koma tak meninggal. Cucu yang accident dekat kilang kicap jalan pantai. Cucu umur apa? 17 tahun. Accident. Simpang. Jalan pantai. Meninggal. Atuk yang masih kat rumah gitu. Nampak? Pentadbiran Allah Ta'ala. Jadi, umur kita semua sebaya 33. Jadi, maka roh orang mukmin itu, maka sementara arwah orang-orang yang kafir itu berada di bumi lapis yang ketujuh. Jadi saya kata tadi, roh itu dia berawal, dia tidak berakhir. Jadi maknanya, daripada alam arwah, masuk kepada alam rahim, dia pindah je. Dia kerja dia apa? Kerja dia pindah je. Dia tak wafat. Masuk alam rahim, daripada alam rahim keluar beranak, jadi alam
dunia, duduk dalam dunia, dalam casing kita 70, 80 sampai Allah kendaki, keluar pindah lagi. Masuk alam barzah. Duduk di barzah aja, kata para ulama, kata Maulana Mustaqim, paling pendek 50,000 tahun. Maulana Mustaqim kata paling pendek duduk di barzah. Orang yang terakhir masuk barzah pun dia kena duduk dekat barzah lama dia 50,000 tahun. Dia bukan dia masuk je barzah, besok pagi kiamat, sehari je. Tak ini tidak adil. Faham? Ini tidak adil. Adam AS kata, tak adil ya Allah. Saya kena duduk 1000 tahun. Jadi satu orang yang masuk alam barzah, alam yang Allah ciptakan. Jadi orang yang terakhir masuk alam barzah ni pun dia kena duduk di alam barzah. Dia merasai tempoh lebih kurang 50,000 tahun lama dia. Itu sebab kehidupan barzah ni, kehidupan yang panjang. Rugilah kalau kita masuk barzah ni tak ada bekal. Lip, masuk barzah tak ada bekalan lah. Kan, tak ada bawa bekal. Sebab perjalanan tu panjang. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan barzah tu. Kat situlah Allah Ta'ala bagi peluang untuk orang yang mati dalam keadaan berdosa ni, Allah bagi ruang kepada orang yang hidup istighfar untuk dia. Itu yang saya kata minggu lepas tu, ummati ummatan marhumah. Kata Nabi, umat aku adalah umat yang dirahmati. Ta'khuluna fi kuburiha, kata Nabi. Bizunubikal jibal, kata Nabi. Mereka ni, umat aku ni, mereka masuk ke dalam kubur dalam keadaan mereka membawa dosa-dosa mereka, bizunubikal jibal, setinggi gunung dosa dia. Umat aku ni, kata dia, ummati, Nabi beritahu clear dalam hadis tu. Nabi kata ummati, umat aku ni ummatan marhumah. Umat aku ni lah satu-satunya umat yang dirahmati Allah. Sebab aku ni Allah rahmatkan umat aku. Pasal apa ya Rasulullah? Ta'khuluna fi kuburiha. Umat aku ni mereka masuk dalam kubur bizunubikal jibal. Dia bawa dosa dia setinggi gunung. Maknanya mati banyak dosa. Tetapi kata Nabi, ketika dia dibangkitkan, ketika ditiupkan sangkakala tu, wa nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkakala kiamat tu, bila tiupan nafkatul ba'ats, tiupan membangkitkan. Tiupan pertama, tiupan destroy. Tiupan menghancurkan alam maya ni. Dah hancur, dah jadi debu dah. Berterbangan jabal, gunung-gunung ni tercabut. Pasak-pasak bumi ni tercabut. Allah sebut dalam Quran, tercabut, terangkat gunung-gunung ni. Langit digulungkan. Digugurkan bintang-bintang ni. Hancur lebur. Habis alam ni. Kemudian alam tu sunyi sepi. Nabi sebut alam tu sunyi. Diam. Tak ada orang berjalan, tak ada azan, tak ada bunyi kereta, tak ada orang bercakap. Senyap. Berapa lama ya Rasulullah? Nabi kata jarak dia 40 tahun. Allah biarkan bumi ni sunyi je. 40 tahun. Solat tak ada, azan tak ada, puasa tak ada, masjid tak ada, kereta tak ada, orang tak ada, raja pun tak ada. Kemudian Allah biarkan bumi ini sunyi je. Dalam hadis Nabi menerangkan, kemudian Allah berkalam. Allah menujukan firman-Nya kepada bumi yang dah hancur, yang sunyi ni. Allah menujukan firman-Nya, Allah berkata,
Mana dia kata ni? Allah kata, di mana raja-raja? Kata Allah. Allah tanya Kek Raja. Allah kata, mana dia raja-raja yang dulu duduk atas muka bumi ni? Mana? Yang dulu dia jadi raja. Mana dia raja-raja? Mana dia sultan-sultan? Yang dia makan rezeki aku. Tapi dia sembah selain daripada aku. Allah kata, mana dia? Mana dia anak-anak raja? Raja lagi. Mana dia putera-putera raja? Yang dulu bangga jadi anak raja. Saya bukan marah raja. Saya cerita riwayat tu umum. Mana dia anak-anak raja, kata Allah. Yang makan rezeki aku, yang ambil nikmat daripada aku. Tapi tidak sembah aku, kata Allah. Dan Allah kata, pada hari ini, Allah kata, siapa yang berkuasa? Tak ada orang jawab. Kemudian Nabi sebut, Allah jawab. Allah jawab kata? Allah jawab, lillahi wahidil qahar, kata Allah. Allah tanya, Allah jawab. Allah kata, mana dia? Mana orang ni semua? Dan siapakah yang berkuasa pada hari ini? Allah kata, lillahi wahidil qahar. Akulah, kata Allah, yang memiliki qahar ni. Kemudian lepas 40 tahun Allah hidupkan malaikat Israfil. Sebab dunia dah hancur dah. Allah perintahkan Israfil untuk bangkit. Israfil bangkit, ya. Allah perintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala. Nafqatul ba'ats. Tiupan bangkitkan. Bila dibangkitkan aja, orang yang last mati tu, ya wailana, ayat dalam surah Yasin tu kan, man ba'athana mim marqadina, ayat tu. Apa ayat tu, Dip? Dia bangun tu, dia yang last mati. Dia bangun, dia kata, ya duhai, celakalah, kata dia. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami ni? Kita duk baca Yasin. Memba'athana mim marqadina, kan? Yang kita duk baca surah Yasin tu. Tu pasal kadang-kadang kita baca surah Yasin ni, ambil berat sikit untuk baca dia punya apa? Apa isi kisah dia apa? Itu duk baca Yasin dah puluh tahun ni. Kan? Orang tanya, kau baca apa? Yasin. Apa cerita entah. Kan? Kau baca surah apa, Jang? Surah Yasin. Panjang tak surah tu? Panjang. 83 ayat. Ui, panjang Apa cerita entah. Jadi kena ambil lah tahu sikit. Kalau kita baca sesekali tu, kan kita tak payah baca Yasin tu. Sesekali bila masa lapang tu, baca kisah dia. Baca dia punya bahasa Melayu tu. Kan? Baca bahasa Melayu tu. Apa sebenarnya cerita ya? Oh, cerita Yasin ni, mula-mula Allah cerita tentang Habibun Najjar. Satu orang pemuda di hujung kampung. Yang akhirnya dia beriman, kaum dia pukul dia, rejam dia sampai mati. Kemudian Allah cerita tentang hari kiamat. Tentang dihidupkan orang yang telah mati. Jadi orang terakhir dia bangunlah ahli kubur kata, dia kata, aduhai, siapakah yang telah membangkitkan kita daripada tidur kita ni? Dia kata, tidur. Maknanya lama. Dan dia yang terakhir pun dia merasai, Allah bagi dia rasa hidup kat barzah tu 50,000 tahun. Melainkan
hamba yang Allah kehendaki. Saya lapik cakap tu. Melainkan hamba-hamba yang Allah kehendaki tidak merasakan 50,000 tahun tu macam 50,000 tahun, tetapi Allah rasakan mereka hidup 50,000 tahun, tetapi mereka dirasakan seolah-olah lama mereka hidup tu seperti tempoh dia salatul fajar, semayang sunat subuh 2 rakaat. Faham? Dia sebenarnya duduk lama, tapi Allah bagi dia rasa seperti semayang sunat subuh 2 rakaat. Fatihah, kuliah. Fatihah, kul huwallahu ahad. Tahu-tahu kiamat. Tapi sebenarnya dia duduklah lama. Allah jadikan dia rasa sekejap. Maka dihidupkanlah orang yang telah mati. Jadi roh itu tak mati juga. Dia berpindah. Dia masuk alam barzah. Dia lalui proses tu. Disebabkan istighfarnya dan doa orang-orang yang hidup terhadap orang yang mati. Bila dia dibangkitkan, kata Nabi, masa dia masuk dalam kubur, dia bawa dosa dia setinggi gunung. Tetapi sebab dia duduk di barzah tu 50,000 tahun, dalam tempoh 50,000 tahun tu, Allah bagi ruang pada orang mukmin yang hidup untuk istighfar untuk dia. Baik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Allah Maha baik. Allah simpan dia dekat barzah tu. Allah bagi ruang pada orang yang hidup. Cepat istighfar untuk dia. Before I transfer him. Apa? Before I transfer him. Jadi orang yang hidup kat dunia ni mendoakan dia. Ketika dia mati, kalau anak dia ingat dia, anak dia istighfar untuk dia, doakan untuk bapak saya Imam. Baca Yasin, bagi orang makan, istighfar untuk bapak dia. Setiap kali semayang, anak dia angkat tangan, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Allah ampunkan lagi dosa tu. Kang semayang subuh kang, Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah, हमारा गुनाह माफ फरमा. Ya Allah, हमारा माँ बाप गुनाह माफ फरमा. Ini nak doa untuk mak bapak pun malas. Jadi setiap kali kita doa tu, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani aku dan mendidik aku di waktu Ulama mengatakan ketika kalian baca doa itu, kalau kalian baca doa tu 8-5 minit, 8-5 minit Allah ampunkan mak kita. Jadi orang yang hidup beristighfar untuk orang yang selama mana anak dia baca, dihapuskan dosa mak bapak dia. Anak dia sedekah untuk dia, anak dia doa untuk dia, anak dia naikkan haji, anak dia sembelih, sedekah, apa saja kesalehan. Mati anak dia pula, cucu dia pula kalau ingat nenek begitulah betul, sampai hapus, sampai ahli keluarga dia pun dah tak. Tetapi Allah bantunya dengan doa kaum muslimin. Imam pun baca bila imam baca khutbah, Rabbi walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita masa tu tidur. Tu sebab hari Jumaat ni tuan-tuan, tidurlah dulu sebelum datang masjid. Kan? Cari masa tidur sekejap. Ini bagi orang yang tidur masa khutbah ni. Saya nasihatkan, sebelum datang hari Jumaat tu, cari waktu tidur sekejap. Sebelum Jumaat tu, pukul 12, pukul 11 tu, kalau kita free, nap sikit. Ataupun datang, pakai engine on sikit dalam tu, tidur sekejap. Kalau kita ni jenis selalu tidur waktu khutbah ni, tidur sekejap. Sebab kalau kita dapat tidur tu sikit, dalam 10-15 minit, kita mengantuk tu
Sebab apa saya cakap? Saya pun tidur. Kalau saya pun tak tidur, tak rehat, waktu orang baca khutbah saya pun, nanti kalau orang kata, alah imam cakaplah imam tak pernah tidur ke? Saya pun tidur. Kalau terlalu pasal memang waktu khutbah ni, tuan-tuan, mana Salim? Salim, bila hari Jumaat, dia akan ambil apa? Tong tu. Dia akan jalan. Tuan-tuan, Salim, dia jalan sekali je. Tuan-tuan ada tengok ke Salim jalan sampai belakang, daripada belakang dia jalan sampai naik atas, daripada atas dia jalan sampai naik belakang, daripada belakang dia jalan sampai naik atas, sampai imam baca khutbah. Ada tak dia buat tu? Tak ada. Salim jalan sekali je. Jalan dia bawa tong tu kan. Tapi syaitan pada waktu khutbah, dia jalan atas bawah. Kan, bila kita duduk, dia pun sona. Tidur baik. Jadi kita pun memang waktu tu tak rehat, kita pun dengan imam-imam pun kena. Imam pun ustaz ke, imam pun tersangguk-sangguk kat depan tu. Kadang-kadang nak terjatuh. Lagi parah, berdengkur. Kat depan ni berdengkur. Korr. Kita pun terpaksa apa? Kita pun terpaksa gosok dia. Sebab imam dua. Mana imam dua dah bangun dah? Kita terpaksa pegang sebab imam dua. Maknanya dia tak rehat dah tadi. Jadi saya nasihat. Saya pun kadang-kadang hari Jumaat, saya balik awal, saya on aircon, saya cakap dengan orang rumah, 20 minit, setengah jam. Saya mesti tidur sekejap. Dapat sekejap rehat tu, kita datang masjid, khutbah tu kita apa? Syaitan ni syaitan ni tuan-tuan, dia akan ganggu kita dan mengambil kesempatan di atas kekurangan kita. Faham? Bila kita kurang tidur, kurang makan, kadang-kadang badan kita jadi apa? Kita letih. Kita ni manusia. Kita ada waktu penat. Kita ada waktu mengantuk. Kita ada waktu lapar. Bila kita lapar, syaitan ambil kesempatan. Kita jadi marah. Hungry is angry. Hungry is angry. Bila kita terlalu lapar, kita cepat marah. Jadi bila kita kurang tidur, kita akan mengantuk. Jadi syaitan gunakan ruang mengantuk tu untuk tidurkan kita lagi pada waktu khutbah pula. Masa tu imam baca Rabbighfir walil mu'minin wal mu'minat patutnya kita dah amin ya Allah, ya Allah kabul farma, ya Allah hamaram maaf farma. Kau buat apa? Kau duduk main telefon. Tu Masjid Rahan kat belakang banyak main telefon tu. Kan? Yang muda, yang tua pun aku tengok 2x5 je. Time orang khutbah duduk main telefon, curi-curi main telefon. Hapus Jumaat kita. Ketika imam baca khutbah, kita main telefon, hapus pahala Jumaat kita. Kita bermain dengan jari jemari kita. Hapus pahala Jumaat. Kalau kau hidup 60 tahun macam ni kau sembahyang Jumaat, gulung tikar kau. Tak ada siapa nak bagi tahu dia. Sebab jari jemari ni tuan-tuan, ni jari ni, hadis Nabi sebut tentang jari. Ketika Nabi baca khutbah, ada para sahabat pada waktu tu dia bermain dengan batu kerikil.
Dalam Masjid Nabawi, dia tak ada kapet. Dia pasir. Dan pasir, dia ada batu kerikil tu, batu kecil-kecil tu. Macam kita dekat kapet kadang-kadang ustaz tu kita duk tak apa benda yang kita lukis. Kita pun tanya dia, kau lukis apa? Onta. Betul tak? Dia lakar-lakar dekat kapet tu. Dia punya mind somewhere else. Jasad dia dalam masjid. Roh dia dekat luar. Fikir nak balik. Dia masuk dalam masjid, dia jadi macam burung dalam sangkar. Kalau datang masjid pun tak nak masuk, nak duduk dekat tangga. Cepat cepat balik. Umur dah 60 tahun dah. Tak boleh nak masuk masjid, nak duduk dalam masjid tu. Panas punggung dia. Dia nak duduk kat tepi tu, dekat sebelah tangga tu, nak cepat balik. Walham masjid dalam kosong. Masuklah bang. Umur dah 60 tahun. Allah jadikan masjid ini taman di antara taman-taman syurga. Jadi ketika Nabi baca khutbah, Nabi nampak ada sahabat yang dia macam kita lah. Dia sambil dengar khutbah tu, dia main apa? Dia main batu kerikil tu. Sambil tu dia macam main tolak batu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tak tahu mana batu tu nak pergi. Akhirnya Nabi sebut hadis tu. Nabi kata apabila dibacakan khutbah Jumaat ni, tahanlah jari jemari kalian daripada bermain dengan batu kerikil. Tapi akhir zaman, batu kerikil dah tak ada. Kalau ada sikit pasir, mati Amy. Apa ni Imam? Siap malas. Taruh vacuum. Kau je rajin. Orang lain semua malas. Amy tu macam lah, Amy ni macam lah. Pasal apa? Kau datang kau cari salah orang. Kau pergi dekat dinding tu, kau cari. Dia vacuum. Tapi kadang-kadang ada benda yang dia miss. Jadi sekarang masjid dah tak ada pasir. Kita pasang kapet harga RM50,000. Pasir tak ada, batu tak ada. Tapi jari kita masih bergerak. Waktu imam baca khutbah, kita main apa? Smartphone. Kita main slide. Boleh baca WhatsApp lagi. Boleh tengok Facebook. Boleh jawab WhatsApp. Apa jadi pahala kita? Khalas. Khatam hurgaya. Kita pun semayang Jumaat. Pahala kita sah, semayang tu sah. Tapi pahala Jumaat tak ada. Semayang dah berapa lama bang? Saya start semayang umur 40 Ustaz. Sekarang umur berapa? 65. Berapa lama abang semayang Jumaat macam ni? Dah 20 tahun. Baguslah bang. Dah 20 dah? 20 tahun. Jadi kalau kita tak bagi tahu dia, pahala dia terhapus. Itu sebab penting tuan-tuan. Bila waktu imam baca doa dalam, itu sebab di sisi mazhab Syafi'i, kita jawab amin. Kita jawab amin. Tapi amin kita, ulama sebagai bahas, ada amin dalam tapi kita boleh sikit amin. Amin. Angkat tangan. Tak ada masalah. Pandangan yang kata tak angkat tangan tu, tak apa. Tidak mengapa. Tidak menjadikan kau kafir. Tapi yang angkat tangan tu, ketika imam tu baca, walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah semua orang Islam yang sudah meninggal dunia. Kalau kita boleh hayati, memang menangis tuan. Nangis kita. Waktu tu, ketika imam berada di atas mimbar, itu waktu kabuliat, penerimaan doa. Waktu tu kita minta. Jadi waktu tu pula syaitan tidur. Tidur kan? Syaitan takut.
Syaitan paling takut bila Allah Ta'ala maafkan umat ni. Jadi dia kata, kasih tidur sama dia. Bila dah habis Jumaat, kau ajak dia makan kat kedai Hijaz tu, hilang ngantuk kan? Kau ajak dia makan kedai Zabedah tu, ngantuk pun hilang. Mana pergi ngantuk tadi? Entah. Tadi ngantuk betul lah Ustaz. Memang betul tak saya cakap ni bang? Dia punya ngantuk waktu khutbah Jumaat ni, dia lain macam. Dia ada perisa lah. Dia ada apa? Dia ada perisa. Itu saya pesan tu. Jadi sebenarnya kita nak tak ada cara lain melainkan kita kenalah umur-umur macam kita ni dah 50, 60 ni, kita memang kena apa? Kita kailullah sikit lah. Kan? Sebelum hari Jumaat tu, tengok jam sikit, niat ketika kita tidur tu, kita niat kailullah. Ya Allah, aku nak tidur tengah hari ni, ikut sunnah. Tidur sekejap. 20 minit, setengah jam, pukul 12, tidur sekejap. Pukul 11 lebih, boleh lah. 11 lebih tu pun, pukul 12 lebih, datang. Dah mandi tu. Jadi dia datang tu apa? Sebab saya tak nak miss doa tu. Saya tak nak miss doa tu. Jadi lepas ni tuan-tuan, bila imam baca, imam pula bila baca khutbah, janganlah bacalah betul-betul. Walil mu'minin wal mu'minat. Ini kau aja faham. Tak, saya cakap ni umum, bukan alif okey. Tapi saya cakap umum. Imam ni bila dia baca khutbah, dia kena main peranan. Bila dia baca tu, dia kena tinggikan suara dia. Supaya makmum nak dengar, makmum nak ambil kesempatan tu. Amin ya Allah. Waktu tu kita kata, ya Allah, maafkanlah mak bapak aku. Ampunkan adik-beradik aku, ya Allah. Tuan-tuan, kalaulah doa kita tu, ketika kabuliat penerimaan tu, bertepatan dengan penerimaan Allah Ta'ala, dia jackpot. Tahu jackpot? Dia macam akaun bank rakyat Rizik tu lah. Pelaburan tu. Pum, menang 1 ju. Melompat berguling dah. Jackpot tau. Dia panggil jackpot. Maknanya pada waktu tu, ketika tu kita berdoa, pintu langit tu Allah jadi doa tu terus menuju traffic light semua hijau. Nampak? Traffic light semua hijau. Ketika doa tu dibawa naik tu, traffic light, langit pertama hijau, langit kedua hijau, langit ketiga hijau, langit keempat hijau, kelima, sampai ke Sidratul Muntaha. Allah nak bagi. Bila diterima doa tu, penghuni-penghuni di kuburan mendapat manfaat. Maka dibawakan doa kaum muslimin, diserahkan kepada orang-orang yang telah dihapuskan dosa dia. Kata Nabi, ketika mereka dibangkitkan, mereka dapati sebahagian besar daripada dosa-dosa mereka sudah dihapuskan. Terperanjat dia. Ada sikit lagi tak? Majority tu dah apa? Dia pun tanya, ya Rab, macam mana boleh hapus ni? Allah kata disebabkan doa dan istighfarnya orang-orang yang hidup terhadap orang yang telah mati. Rugi tak kita? Rasa rugi tak? Rugi. Jadi lepas ni, jangan tidur tengok imam baca khutbah. Kan? Masuk masjid awal. Datang masjid, masuk masjid. Ni kan ada datang depan tu kan, tarik kursi, pasang duduk luar lagi, tengok luar. Dia tak boleh, dia fikir nak dia fikir nak balik. Jadi maknanya hati dia tu tidak ada dalam masjid. Dia datang masjid, jasad dia dalam masjid, hati dia tu kat luar masjid, dekat terminal 1, dekat bus station. Dia fikir bila nak apa? Tu saya beritahu tuan-tuan, fikirkan. Kan? Fikirkan. Jadi kita masuk masjid, terus masuk dalam saf yang datang, penuhkan saf ni, duduk
dan niat iktikaf. Niat iktikaf dan peramkan hati kita ni. Tak nak fikir benda lain dah. Memang hari tu hari Jumaat. Hari tu memang hari yang kita wakafkan untuk Allah. Kita istighfar, kita selawat, kita buat semayang taubat. Awal. Kan? Penat Alip bakar minyak wangi bukhur tu. Nak bagi wangi kan Masjid Rahang ni. Kita duduk luar juga. Rugi. Kita rugi rahmat Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan. Jadi dalam bab ni dia ada keterangan bab lain. Itu sebab saya sentuh bab tu. Sebab dia ada kaitan. Dia ada apa? Dia ada kaitan. Antara roh orang yang mati dan doa yang kita baca. Imam pun macam tu. Lepas semayang, imam baca doa. Tunggulah kejap. Tunggu kejap. Istighfar 3 kali je. Saya istighfar 3 kali. Tunggulah kejap. Doa saya pendek je. Berlari-lari nak pergi mana? Tak kaya pun. Berlari-lari. Pergi mana kejap lah. Tak kaya pun. Kalau lari tu kau dapat 1 juta, okey larilah. Tak payah doa. Tak dapat pun. Masih lagi pakai motor Moderna lagi. Nampak tak? Saya cakap tu, tapi saya bagi contoh. Bagi contoh. Hidup kita macam tu je bang. Jadi kalau dunia pun kita tak berjaya, janganlah akhirat kita gagal. Kalau umur kita dah 50 lebih 60, kita tak kaya, bermakna kita takkan kaya sampai mati. Saya beritahu tuan-tuan. Kalau umur dah 55, 60 masih tak kaya, bermakna Allah takkan kayakan kita sampai InsyaAllah tak kaya. Jadi kita dah buat keputusan lah. Kalau nak kaya, Allah akan kayakan kita sebelum 50. Tapi kalau dah 56, 60 pun tak kaya-kaya, bermakna Allah tak nak bagi kita kekayaan. Allah nak bagi kita harta kekayaan di akhirat. Jadi, jangan dunia pun kita gagal, akhirat pun kita gagal. Kata Maulana Syamim, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Rugi kita. Kita orang khasir, orang yang rugi. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan. Jadi saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zainab Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ghafir lana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.